Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 bagi kursus Perakwanan Kos. So berikut adalah merupakan penerangan untuk kuliah 12 bertajuk Pengekosan Serapan dan Pengekosan Marginal bahagian 1 yang meliputi slide 1 sehingga slide 30. Antara objektif yang akan diliputi ialah mengira kos seunit produk menggunakan kaedah pengekosan serapan juga dikenali sebagai kaedah penuh, ya, dan dibandingkan dengan kaedah marginal juga dikenali sebagai kaedah berubah. Yang kedua, menerangkan perbezaan di antara pengekosan serapan dan juga pengekosan marginal, ya, ataupun perbezaan di antara pengekosan penuh dan pengekosan berubah. Okey, dan ketiga, menyediakan penyata pendapatan dan menyelaraskan angka untung bersih ya, bagi kedua-dua kaedah. Okey, manakala objektif yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh akan diliputi di dalam bahagian kedua nanti. Pengekosan serapan dan marginal amat berbeza ya dari segi pengiraan kos produk dan juga kos tempoh. Okey. So, untuk penentuan kos produk dalam ya kaedah pengekosan serapan yang akan diambil kira adalah bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan berubah dan juga overhead perkilangan tetap. Ya, jadi bila dicampur keempat-empat ini, kita akan dapat pengiraan kos produk di bawah kaedah pengekosan serapan. So, kaedah ini juga ya digunakan untuk tujuan pelaporan luaran. Okey. Manakala untuk penentuan kos produk bagi kaedah pengekosan marginal yang akan diambil kira hanyalah bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah sahaja. Overhead perkilangan tetap tak masuk. Okey. Untuk penentuan kos tempoh bagi kaedah pengekosan serapan yang hanya akan diambil kira ialah belanja jualan dan pentadbiran. Manakala untuk penentuan kos tempoh bagi kaedah pengekosan marginal yang akan diambil kira selain daripada belanja jualan dan pentadbiran juga ya item overhead perkilangan tetap. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini yang berbeza di antara ya kedua-dua kaedah ini paling ketara adalah overhead perkilangan tetap. Di mana dalam kaedah pengekosan serapan, overhead perkilangan tetap akan dianggap sebagai kos produk. Manakala dalam kaedah marginal, overhead perkilangan tetap akan dianggap sebagai kos tempoh. Ya, jadi ini akan menghasilkan pengiraan kos produk dan juga kos tempoh yang berbeza di antara kedua-dua kaedah. Okey, pengekosan serapan. Kita bermula dengan item kos. Okey, so kita ada dua kategori kos, ya, kategori umum ya, kos iaitu kos-kos perkilangan dan juga kos-kos bukan perkilangan. Okey. So untuk kos perkilangan, so kita ada bahan mentah ya, ataupun bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan. Okey. Kemudian ketiga-tiga ini akan dicampur dan diinventorikan. Maknanya kita akan debit ke dalam akaun kerja dalam proses. Ya, so akaun inventory kerja dalam proses ini adalah merupakan akaun aset. Ya, jadi ketiga-tiga ini adalah merupakan kos produk. Okey. Selesai ya diproses, ya, ketiga-tiga kos yang telah terkumpul dalam akaun inventory kerja dalam proses ini akan dipindahkan ke dalam akaun inventory barang siap. Ya, juga merupakan akaun aset. Okey. Kemudian kita akan menentukan akaun inventory akhir ya, dan juga kita akan menentukan kos barang dijual. So kedua-dua item inventory akhir barang siap dan juga kos barang dijual ya akan dijadikan sebagai input ya kepada penyediaan penyata pendapatan. Okey. Selain dari itu, kos-kos bukan perkilangan ya seperti kos-kos pentadbiran, kos-kos ya belanja jualan dan sebagainya akan juga dijadikan input sebagai penyediaan penyata pendapatan. Okey, kemudian
kita bolehlah sediakan penyata kedudukan keuangan. Okey, so item penyata pendapatan ini akan terus ya dijadikan juga sebagai input ya kepada penyediaan penyata kedudukan kewangan, iaitu angka untung. Alright. Untuk pengekosan marginal, pengkelasan kosnya adalah seperti berikut. So, kita ada kos perkilangan, kos bukan perkilangan. So, seperti biasa, kos-kos bukan perkilangan ini akan terdiri daripada contohnya kos-kos jualan, kos-kos pentadbiran. Ya, manakala kos-kos perkilangan iaitu kos-kos produk akan terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan. Cuma yang berbezanya dalam pengkosan marginal ialah untuk ya kos overhead perkilangan ini ia akan dipecahkan ya kepada kategori mengikut tingkah laku kos, iaitu overhead perkilangan berubah dan juga overhead perkilangan tetap. Ya, kenapa ia dipisahkan? Kerana layanan perakaunnannya berbeza ya untuk kedua-dua item ini. Okay. So, kalau kita lihat yang akan diinventorikan, yang akan didebitkan ke dalam akaun inventory kerja dalam proses hanyalah terdiri daripada kos bahan langsung, buruh langsung, overhead perkilangan berubah sahaja. Ya. So, overhead perkilangan tetap tak masuk. Kalau dalam pengekosan serapan sebelum ini, kita dapati bahawa kita tidak pisahkan pun ya, overhead perkilangan ini kepada berubah dan tetap. Ya, kerana apa? Kerana kedua-duanya dicampurkan saja dan terus diserap ya, ke dalam akaun aset inventory kerja dalam proses. Tetapi kalau untuk pengekosan marginal, hanya ya, akaun overhead perkilangan berubah saja yang diinventorikan. Okey. Ya, dicampurlah dengan bahan langsung dan juga buruh langsung. Okey, setelah kesemua ya unit-unit yang diproses itu siap, maka ia akan dipindahkan ke dalam akaun inventory barang siap lah, samalah ya seperti pengekosan serapan tadi. Tetapi yang terkandung ya di dalam akaun inventory barang siap ni hanya terdiri daripada kos bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah sahaja. Okey. So, setelah siap, maka bolehlah kita kira kos barang dijual dan juga nilai inventory akhir barang siap, maka akan dijadikan input ya kepada penyediaan penyata pendapatan. So, kalau kita tengok kat sini untuk overhead tetap pun ada arrow. Ya, kerana overhead tetap ini akan dianggap sebagai belanja tempoh. Ya, kos-kos tempoh. Okey, sama ya seperti kos-kos bukan perkilangan. So, kos-kos bukan perkilangan, belanja jualan dan pentadbiran, ya, overhead tetap perkilangan, kedua-duanya akan dianggap sebagai kos tempoh dimasukkan ke dalam penyata pendapatan. Okey, ini adalah mengikut kaedah marginal. So, selesai penyata pendapatan, maka kita bolehlah menyediakan penyata kedudukan kewangan. Ya, di mana angka untung ini akan dijadikan input kepada penyata kedudukan kewangan. So, begitu juga dengan aset-aset inventory akhir barang siap. Ya, okey. Okey, perbezaan pengkosan marginal dan serapan dari aspek konsep-konsep asas. Pengkosan serapan menganggap kos overhead perkilangan tetap sebagai kos produk. Pengkosan serapan juga menganggap overhead perkilangan berubah ya sebagai kos produk. Jadi kita dapati bahawa tiada perbezaan dari segi layanan perakaunan untuk akaun overhead perkilangan. Maka dengan itu kita tidak perlu memisahkan overhead perkilangan tersebut kepada komponen berubah dan komponen tetapnya. Ya, sebab overhead perkilangan tetap juga akan dianggap sebagai kos produk. Berbeza dengan pengkosan marginal. Okey. Pengkosan marginal menganggap kos overhead perkilangan tetap sebagai kos tempoh. Sedangkan dalam pengkosan marginal menganggap kos overhead perkilangan berubah sebagai kos produk. Jadi, layanan perakaunan untuk kos overhead perkilangan berubah tidak sama dengan layanan perakaunan untuk kos overhead perkilangan tetap. Dengan itu, ya, bagi akaun ya, kos overhead perkilangan perlu kita pisahkan ya kepada komponen tetap dan juga komponen berubahnya mengikut tingkah laku kos lah, ya, kerana layanan perakaunannya berbeza. Okey.
Walaupun kos overhead perkilangan tetap, akhirnya akan direkod sebagai belanja, sama ada dalam bentuk belanja kos barang dijual ataupun belanja-belanja operasi. Ya, maknanya akhirnya akan jadi belanja lah dalam kedua-dua kaedah. Namun kaedah yang berbeza ini, yakni marginal dan serapan, ya, akan memberikan ukuran pendapatan serta ukuran inventory yang berbeza untuk satu-satu tempoh. Yang maknanya pada tahun 1, ya, mungkin ukuran pendapatan marginal tak sama dengan ukuran pendapatan serapan. Inventory pun macam tu juga. Untuk tahun 1 contohnya, ya, nilai inventory akhirnya ikut marginal dan juga ikut serapan mungkin berbeza. Tahun 2 lain, tahun 3 lain contohnya. Jadi kita akan lihat nanti contoh, ya, di mana pengukuran pendapatan dan juga pengukuran inventory ini, ya, didapati ada situasi yang berbeza dan ada situasi yang mungkin sama, ya, bagi kedua-dua kaedah, yakni serapan dan juga marginal. Okey, berikut adalah merupakan penyediaan penyata pendapatan menggunakan format sumbangan. Okey. So, format sumbangan ataupun format margin sumbangan, ya, pengiraan margin sumbangan ini adalah jualan ditolak dengan semua belanja-belanja berubah, kita akan dapat margin sumbangan. So, kalau kita tengok kat sini, kita tolak dengan kos barang dijual. Kos barang dijual ini sebenarnya adalah kos barang dijual berubah, ya, yang terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung dan juga kos overhead perkilangan berubah. Okey, lepas tu dicampur dengan belanja-belanja jualan berubah. Ya, kemudian kita ada belanja-belanja pentadbiran berubah. So, campur ketiga-tiga ni kita akan dapat jumlah, ya, belanja berubah ataupun jumlah kos berubah. So, jualan tolak dengan jumlah kos berubah tadi, maka kita akan dapatlah margin sumbangan. Okey. So, margin sumbangan yang positif ini kita boleh menampunglah kos-kos tetap, ya, yang ada. Okey, so margin sumbangan kita akan tolak dengan belanja-belanja tetap. So, kita ada kos overhead perkilangan tetap. Ya, maknanya kita pisahkan, ya, dengan kos overhead perkilangan berubah. Kos overhead perkilangan berubah ada dalam kos barang dijual di sini. Okey, jadi kos overhead perkilangan tetap diasingkan kerana ia dianggap sebagai kos tempoh. Okey. Kemudian kita ada jualan-jualan tetap, ya, kos-kos pentadbiran tetap. Semua ni akan dicampurkan untuk mendapatkan jumlah, ya, belanja tetap. So, margin sumbangan ditolak dengan belanja-belanja tetap, maka kita akan dapat pendapatan bersih. So, sekiranya margin sumbangan lebih besar daripada belanja-belanja tetap, ya, maka kita akan dapat pendapatan bersih yang positif. Ya, tetapi kalau margin sumbangan lebih rendah atau lebih kecil berbanding dengan jumlah kos-kos tetap ini, maka kita akan dapat pendapatan bersih yang negatif. Okey. Okey, penyediaan penyata pendapatan menggunakan format fungsian pula adalah seperti berikut. So, kita ada jualan, kita tolak dengan kos barang dijual, kita dapat untung kasar. Apa yang terkandung di dalam kos barang dijual ni? Yang terkandung di dalam, ya, kos barang dijual ni adalah terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos overhead perkilangan berubah dan juga kos overhead perkilangan tetap. Ya, kerana format fungsian ni sebenarnya digunakan untuk pengekosan serapan. Ya, jadi dalam pengekosan serapan, kos overhead perkilangan tetap, ya, dianggap sebagai kos produk. Jadi diambil kira dalam penentuan kos barang dijual. So, jualan ditolak dengan kos barang dijual, kita dapat untung kasar. Okey. Kemudian untung kasar akan digunakan untuk tolak lain-lain belanja operasi lah. So, kita ada belanja operasi, belanja jualan, belanja pentadbiran. Perbezaan di antara tetap dan berubah tidak perlu, ya, kerana semua, ya, yang tetap, yang berubah, ya, akan dianggap sebagai belanja operasi, jadi akan ditolak saja secara jumlah daripada untung kasar. Ya, so jadi kita akan dapatlah pendapatan bersih yang positif sekiranya untung kasar melebihi, ya, jumlah belanja operasi. So, sekiranya untung kasar kurang daripada belanja operasi, kita akan dapat pendapatan bersih yang negatif.
Okey, kita akan lihat ya pengiraan yang akan membezakan di antara kaedah pengkuasaan serapan dan juga kaedah pengkuasaan marginal. So datanya adalah untuk Harvey Company. So kita akan kira ya kos seunit. So berikut adalah merupakan data yang diberikan. So kita ada unit pengeluaran tahunan 25,000. Okey. Kemudian kita ada kos-kos berubah seunit. Ya, so kita dalam di sini kos-kos berubah seunit 10 dengan 3, di mana RM10 ni adalah bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah sahaja. Ya, dipisahkan datanya. Ya, kemudian kita ada belanja jualan dan pentadbiran sebab kita nak kira kos berubah seunit. So RM13 lah. Manakala untuk kos tetap pula diambil kira dari segi setahun, ini maknanya secara jumlah. So kita ada kos overhead perkilangan tetap. Tetap ya, RM150,000, belanja jualan dan pentadbiran tetap ya RM100,000. So ya, maknanya kita pisahkan juga belanja jualan dan pentadbiran ya, seperti mana kita pisahkan akaun overhead perkilangan ya kepada tetap dan juga kepada berubah. Okey, ini data. Okey, kita akan lihat perbezaan di dalam pengiraan kos seunit menggunakan kaedah pengkuasaan serapan dan juga kaedah pengkuasaan marginal. Okey, dari segi buruh langsung, bahan langsung dan overhead perkilangan berubah, layanan perakaunannya sama. Untuk pengkuasaan serapan pun menganggapnya sebagai kos produk. Okey. Manakala untuk pengkuasaan marginal juga menganggapnya sebagai kos produk. So berdasarkan pada data, nilainya adalah RM10. Okey. Untuk overhead perkilangan tetap berbeza ya, kerana overhead perkilangan tetap mengikut pengkuasaan serapan dianggap sebagai kos produk. Tetapi untuk pengkuasaan marginal, overhead perkilangan tetap dianggap sebagai kos tempoh. Okey, jadi bagaimana pengiraan RM6 ni? RM6 ni adalah kadar overhead perkilangan tetap pratentu lah, di mana kita telah tentukan lebih awal anggaran kos overhead perkilangan tetap sepanjang tahun dibahagikan dengan anggaran unit ya ataupun volume sepanjang tahun. So bahagi kedua-dua ni, maka kita akan dapatlah kadar overhead perkilangan tetap ya yang kita tentukan. Okey. So bolehlah kita mengira kos produk. So bila kita kira kos produk, kita dapati bahawa kos seproduk seunit ya di bawah kaedah pengkuasaan serapan adalah lebih tinggi berbanding dengan pengkuasaan marginal. Kerana apa? Kerana di dalamnya terdapat ya elemen kos overhead perkilangan tetap yang dianggap sebagai kos produk. Manakala ya untuk pengiraan kos produk seunit bagi pengkuasaan marginal, ia adalah lebih rendah kerana tidak termasuk kos overhead perkilangan tetap. Ya, kerana dalam marginal, overhead perkilangan tetap dianggap sebagai kos tempoh. Untuk belanja jualan dan pentadbiran pula, di bawah kaedah pengkuasaan serapan dan juga di bawah kaedah pengkuasaan marginal, kedua-duanya menganggap belanja jualan dan pentadbiran sebagai belanja tempoh. Okey, dan belanja tempoh ini akan ditolaklah daripada jumlah hasil nanti. Okey. Okey, kita akan sediakan penyata pendapatan menggunakan pengkuasaan serapan terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan penyata pendapatan dan menggunakan kaedah pengkuasaan marginal pula. Berdasarkan pada data, ya, untuk contoh satu ni, Harvey Company tahun semasa inventory awalnya kosong. Maknanya inventory akhir kosong dibawa ke period semasa sebagai kosong jugalah inventory awalnya. Manakala pengeluaran adalah 25,000 unit, jualan 20,000 unit. So kalau pengeluaran 25,000 unit, jualannya 20,000 unit sahaja, maka untuk period satu ni, untuk tahun semasa ni, kita dapati bahawa akan terdapatlah unit inventory akhir sebanyak 5,000. Okey, so kita akan sediakan penyata pendapatan. So kalau mengikut pengkuasaan serapan, penyata pendapatannya adalah mengikut format fungsian, iaitu jualan tolak kos barang dijual dapat untung kasar. Untung kasar ditolak dengan belanja-belanja operasi, belanja-belanja tempoh, maka kita akan dapatlah untung bersih. Okey. So kita ada nilai jualan
Ya, 20,000 unit yang dijual 20,000 dan ini adalah given ya, diberikan sebagai harga jualannya RM30. Okey, so sebahagian daripada data lah sebenarnya. Jadi kita dapat nilai jualan sebanyak 600,000. Okey, so inventory awal kosong. Okey, kita campur dengan kos-kos perkilangan. Unit yang dikilang, ya, unit pengeluaran adalah 25,000. So kita akan darab dengan RM16. Okey, dapat 400,000. Barang sedia untuk dijual pun 400,000 juga sebab ya, inventory awal kosong. Okey. Kemudian untuk inventory akhir kita dah cakap tadi, ya, oleh kerana dijual sebanyak 20,000 saja, dikeluarkan 25,000, maka unit inventory akhir adalah 5,000. So berdasarkan pada pengiraan kos produk seunit tadi RM16, maka kita dapatlah nilai inventory akhir sebanyak 80,000. Okey. Jadi untuk mendapatkan kos barang dijual, ya, untuk mendapatkan kos barang dijual 400,000 ditolak dengan inventory akhir, maka kita dapatlah kos barang dijual. Jadi jualan, ya, nilai jualan ditolak dengan kos barang dijual, kita akan dapat untung kasar. Okey, 280,000. So untung kasar 280,000 ni kita akan tolak dengan belanja-belanja jualan dan pentadbiran. Okey, so kita ada terdiri daripada belanja berubah, okey, and then kos tetap. So belanja berubah kita dapat data tadi 20,000 darab dengan RM3, so 60,000. Belanja tetap memang dah diberikan. So jumlah, ya, belanja tempoh, ya, yang terdiri daripada jualan dan pentadbiran 160,000 ditolak daripada untung kasar, maka kita akan dapatlah untung bersih sebanyak 120,000 bagi tahun semasa, ya, menggunakan kaedah pengokosan serapan. Okey. Kita akan sediakan pula penyata pendapatan menggunakan pengokosan marginal dan kita akan bandingkan, ya, angka untung bersihnya nanti. So ini adalah merupakan penyata pendapatan. Kita menggunakan format sumbangan. Format sumbangan ialah jualan ditolak dengan belanja-belanja berubah, kita dapat margin sumbangan. Margin sumbangan ditolak dengan kos-kos tetap, maka kita akan dapat untung bersih. Ya, jadi untuk penguasaan marginal kita guna format sumbangan, manakala untuk penguasaan serapan kita akan guna format fungsian. Okey, untuk item jualan sama saja. Ya, jualan 20,000 darab dengan harga jualan seunit. Okey, so kemudian kita akan tolak dengan belanja-belanja berubah. So belanja-belanja berubah, ya, kita akan terdiri daripada kos-kos produk, ya, kos-kos produk berubah, yakni kos-kos perkilangan berubah. Kemudian kita ada kos barang dijual dan seterusnya lah. Okey, kita tengok dulu kos perkilangan ini. Jadi kalau kita lihat, ya, RM10 seunit ni adalah merupakan kos produk. Kos produk yang terdiri daripada kos-kos berubah sahaja. So apa yang tak termasuk dalam ni? Yang tak termasuk dalam ni adalah kos overhead perkilangan tetap. Ya, sebab kalau marginal, kos overhead perkilangan tetap akan dianggap sebagai kos tempoh. Ya. Jadi kita akan kira belanja-belanja berubah. So belanja-belanja berubah, kos overhead perkilangan iaitu kos perkilangan iaitu terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah sahaja. So 25,000 unit yang dikeluarkan darab dengan RM10. So dapat 250. Okey. Kemudian kita dapat barang sedia untuk dijual campur dengan inventory awal kosong tadi, so dapat 250,000 jugalah. Okey, inventory akhir kita dah kira tadi unit yang tinggal adalah 5,000 unit, tapi kita akan darab dengan kos produk RM10. So dapat 50,000. Okey, so akhirnya kita dapatlah kos barang dijual berubah setelah kita tolak dengan inventory akhir. Okey, so now kita dah dapat kos barang dijual berubah. Kita ada lagi lain-lain belanja berubah yang mesti ditolak sebelum kita nak kira margin sumbangan, iaitu belanja jualan dan pentadbiran. So berdasarkan pada data, ya, jumlah yang dijual adalah 20,000 unit. Okey, belanja jualan dan pentadbiran seunit adalah RM3. So kita darab je lah.
So, dapatlah jumlah belanja jualan dan pentadbiran berubah. So, jumlah belanja berubah, 200,000, kos barang dijual berubah, campur belanja jualan dan pentadbiran berubah, maka kita dapatlah jumlah belanja berubah sebanyak 260,000. Ditolak daripada hasil, maka kita akan dapat margin sumbangan. Okey. So, margin sumbangan kat sini 340. Okey, margin sumbangan kita akan tolak dengan kos-kos tetap. So, kalau kita tengok kat sini, kos tetap, ya, overhead perkilangan tetap. Ini adalah overhead perkilangan, ya, dianggap sebagai belanja dalam kaedah marginal. Okey. Jadi margin sumbangan kita akan tolak dengan kos tetap, ya. Yang pertama adalah overhead perkilangan tetap 150,000. Berdasarkan pada data, kita juga ada belanja jualan dan pentadbiran tetap sebanyak 100,000. Kita campur kedua-dua ni, kita akan dapatlah jumlah kos tetap. So, dalam kes ni, margin sumbangan adalah lebih tinggi berbanding dengan jumlah kos tetap. Ya, 340,000 tolak 250,000, kita dapat 90,000. Ya, maka dengan ini kita dapatlah pendapatan bersih yang positif juga, ya, untuk marginal. Tetapi angkanya berbeza, ya, dengan angka untung bersih dalam pengiraan, ya, menggunakan pengekosan serapan, ya. So, berbeza. So, kita kena reconcile, ya, kita kena selaraskan dan kita cuba fahami kenapa berlakunya perbezaan di dalam pengiraan angka untung ini. Okay. So, kita akan bandingkan layanan kos overhead perkilangan tetap. So, kalau kita lihat di sini, kita ada kos perkilangan berubah, kos perkilangan tetap, ya, kos barang dijual. Okey. Kos perkilangan berubah dianggap sebagai kos barang dijual. Kos perkilangan tetap juga akan dianggap sebagai kos barang dijual di dalam kaedah serapan. Ya, manakala nilai inventory akhir juga akan mengambil kira kedua-duanya. Ya, sebab semua kos perkilangan berubah, semua kos perkilangan tetap adalah dianggap sebagai kos produk dalam penguasaan serapan. Okey, so ni adalah nilainya lah. Manakala untuk marginal pula, yang akan dianggap sebagai kos produk, yakni kos barang dijual dan juga inventory akhir, hanyalah terdiri daripada kos perkilangan berubah saja. Kos perkilangan tetap tak masuk. So, of course lah, ya, jumlah, ya, kos barang dijual tak sama, jumlah nilai inventory akhir pun tak sama. Okey. So, kita dapati bahawa nilai inventory akhir berbeza sebanyak 30,000. Ya, serapan 80,000, marginal 50,000. Okey, dari segi accounting treatment overhead perkilangan tetap. So, kalau kita lihat di sini, kos overhead perkilangan tetap 120,000 telah diserap ke dalam KBDJ, ya, dalam kaedah serapan. Manakala baki 30,000 ini juga, ya, diserap ke dalam nilai inventory akhir, ya, mengikut kaedah serapan. Okey. So, kalau kita bandingkan dengan layanan perakaunan untuk marginal, kedua-dua ni 120,000 dan 30,000, yakni jumlah kos overhead perkilangan tetap, kesemuanya dianggap sebagai belanja tempoh, ya, di dalam pengkosan marginal. Jadi di antara 150,000 ni, 120,000 ni dianggap sebagai KBDJ, ya, dalam serapan. Okey. Tapi 30,000 ni adalah disebabkan oleh nilai yang ditunda, ya, ke dalam unit-unit inventory akhir. So, kalau kita masih ingat, unit-unit inventory akhir yang tinggal adalah 5,000 unit. Ya, dan kos overhead perkilangan tetap seunit adalah RM6. So, RM6 darab dengan 5, maka kita akan dapatlah, ya, RM6 yang ditunda dalam setiap 5,000 unit inventory akhir, maka dapatlah 30,000. Okey, tapi untuk pengkosan marginal, 30,000 ni tidak ditunda. 30,000 ni, ya, terus dianggap sebagai belanja tempoh dalam period semasa. Okey. Okey, berikut adalah merupakan jadual penyesuaian untung membandingkan angka untung di antara pengkosan serapan dan juga pengkosan marginal. So, kalau kita lihat, ya, kita dapati bahawa angka untung marginal adalah lebih rendah, ya, sebanyak 30,000 berbanding dengan angka untung serapan. Jadi, cara kita hendak
menyesuaikan ataupun memahami mengapa terdapatnya perbezaan di antara angka untung marginal dan juga untung serapan ni adalah dengan penyediaan jadual penyesuaian untung ini. So, 30,000 ni sebenarnya adalah merupakan overhead perkilangan tetap yang dipendam di dalam inventory akhir bagi pengkuasaan serapan. Sebab apabila berlaku peningkatan di dalam unit-unit inventory akhir, maka pengkuasaan serapan mampu untuk menunda sebahagian daripada kos-kos masanya ke period akan datang. So, bila dia tunda, berarti kos masa akan menjadi lebih rendah. So, bila kos masa menjadi lebih rendah, maka untung semasa akan menjadi tinggi. Jadi, yang boleh dipendam adalah RM6 lah, which is cost overhead perkilangan tetap seunit. Dan jumlah yang boleh dipendam adalah bergantung kepada unit-unit inventory akhir. Maknanya peningkatan di dalam unit-unit inventory akhir. So, dalam kes ni, oleh kerana inventory awal adalah kosong, inventory akhir adalah 5,000, maka terdapat peningkatan inventory akhir sebanyak 5,000 unit. Jadi, kita dapat pendam dalam setiap 5,000 unit ni, kita akan dapat pendam sebanyak RM6. Jadi, kita tunda kosnya ke period akan datang dalam akaun inventory akhir. Okey, so bila kita dah tunda, kita dapati bahawa kalau kita mula dengan untung serapan, kita boleh ambil 120,000 tolak dengan 30,000, maka kita akan dapat baliklah angka untung marginal. Dalam kes ni, dalam jadual ni kita mulakan dengan angka untung marginal. Pun boleh juga. So, kalau kita ambil dengan angka untung marginal untuk mendapatkan 120,000 ni, kita kena campur instead of tolak. Okey. So, untuk pengiraan RM6 seunit ni, ini adalah merupakan cost overhead perkilangan tetap dibahagikan dengan unit pengeluaran. So, data asal tadi. Alright. So, jadi yang pentingnya di sinilah untuk kita menyesuaikan dengan menjelaskan bagaimana kita dapat perbezaan 30,000 ni. Jadi perbezaan 30,000 ni adalah kos-kos seunit yang dipendam dalam unit-unit inventory akhir. Okay. So, ini adalah dalam konteks di mana jumlah jualan adalah lebih rendah berbanding dengan unit pengeluaran. Akhirnya terdapat peningkatan di dalam inventory akhir. Okey, menggunakan data yang sama, kita akan sediakan penyata pendapatan untuk tahun 2 pula. Okey, tahun yang kedua. Okey, berdasarkan pada data tahun yang kedua, kita dapati bahawa inventory awalnya 5,000. Mana datang 5,000 unit ni? Dibawa daripada inventory akhir tahun pertama. So, tahun pertama tadi kita ada inventory akhir 5,000, so kita akan bawalah ke tahun kedua sebagai inventory awal. Okey, pengeluaran di sini didapati stabil sama dengan pengeluaran pada tahun yang pertama. Tetapi unit jualannya berbeza. Di mana unit jualannya adalah 30,000. So, kalau kita tengok kat sini, inventory awal bercampur dengan unit yang dikeluarkan, maka kita akan dapat unit yang boleh dijual sebanyak 30,000. Dan dalam kes ni, unit yang boleh dijual 30,000 bersamaan dengan unit jualan. Akhirnya, inventory akhir kita akan dapat kosong lah. Sebab semua unit-unit yang boleh dijual telah pun dijual pada tahun yang kedua. Okey, data yang kita perolehi semuanya sama. Okey, so kita ada data kos-kos berubah. Macam data asal tadi, RM13. Okey. So, RM13 ni adalah terdiri daripada kos-kos berubah lah. Kos-kos tetap tahunan, terdiri daripada overhead perkilangan tetap dan juga belanja jualan dan pentadbiran tetap. Sebanyak RM250,000. Okey, so ini data. Sama juga macam tahun 1 tadi, so kita akan kira kos-kos produk seunit. So, berdasarkan pada pengiraan kos-kos produk seunit, so kita dapati bahawa kita dapat samalah macam tahun 1 juga, tak ada perubahan. Okey. Untuk overhead perkilangan berubah, kedua-duanya akan dianggap sebagai kos produk untuk serapan dan marginal, tetapi untuk overhead perkilangan tetap, hanya serapan saja menganggapnya sebagai kos produk, tapi marginal tidak.
Ya, marginal menganggapnya sebagai kos tempoh. So, tiada perubahan dalam struktur kos. So, sama saja untuk tahun yang kedua. Okey, kita teruskan. Okey, so kita akan sediakan penyata pendapatan untuk tahun kedua menggunakan kaedah pengekosan serapan, ya, yakni format fungsian. So, seperti biasa, harga jualan kita dapati bahawa sama juga RM30, tapi unit jualannya telah meningkat daripada RM20,000 menjadi RM30,000. Ya, so, nilai jualan meningkatlah. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, kita ada kos barang di kilang RM25,000. Ini adalah merupakan unit yang dikeluarkan. Ya, pengeluaran tempoh semasa. Ya. So, pengeluaran tempoh semasa ni kita dapati bahawa sama saja untuk tahun 1 dan juga untuk tahun kedua. Okey, kita nak mengira inventory awal. So, unit inventory awal dalam kes ni ada 5,000 unit, tapi kita darabkan dengan kos produk, ya, menggunakan penguasaan serapan iaitu RM16. So, kita dapat RM80,000. Okey, kos barang di kilang, so kita ambil RM25,000 darab 16. So, kita dapat RM40,000. Untuk mengira kos barang sedia untuk dijual, kita perlu campurlah kos perkilangan semasa dengan inventory awal. Okey, untuk mendapatkan kos barang dijual, kita perlu tolak dengan inventory akhir. Dalam kes ni, tidak ada inventory akhir kerana semua yang kita keluarkan dan dibawa daripada baki awal, semuanya telah pun dijual. So, kita dapatlah kos barang dijual RM480,000 juga. So, jualan ditolak dengan kos barang dijual. Okey, so kita akan dapat, ya, untung kasar di situlah. Okey, kita akan dapat untung kasar sebanyak RM420,000. Okey, so jualan ditolak dengan kos barang dijual. KBDJ. Ini pengiraan kita. Ya. Alright. Lepas tu kita akan tolak dengan belanja-belanja jualan dan pentadbiran. Ya. So, belanja jualan dan pentadbiran kita ada, ya, kos berubah, kos tetap. Take note, ya, unit jualan RM30,000. Ya, nampak? Sama. Unit jualan RM30,000 darab dengan data asal lah. Ya. Kos belanja jualan dan pentadbiran berubah RM3. So, RM30,000 darab RM3 dapat RM90,000. Jumlah kos, ya, jualan dan pentadbiran tetap adalah RM100,000. So, dua-dua ni kita campurkan. Kita dapat jumlah belanja operasi, ya, sebanyak RM190. Ditolak daripada untung kasar, maka kita akan dapat untung. Untung kat sini adalah merupakan keuntungan yang positif kerana untung kasar kita lebih daripada belanja operasi. Okey, so selesai, ya, pengiraan penyata pendapatan untuk tahun kedua menggunakan penguasaan serapan. Kita akan lihat pula penyediaan penyata pendapatan untuk tahun kedua juga menggunakan penguasaan marginal. So, kita dapati bahawa angka jualannya sama, tak ada apa-apa perubahan, cuma untuk kos berubah. Alright. So, kalau kita tengok, ya, kepada pengiraan kos produk, hanya mengambil kira kos-kos produk berubah sahaja. Kos-kos produk berubah adalah terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah sahaja. Okey, inventory awal 5,000. Okey. So, kita darab saja, kita dapat inventory awal 50,000. Kos barang di kilang 25,000 unit dan kita darab dengan RM10, kita dapat 250. So, dapatlah, ya, jumlah kos barang sedia untuk dijual. Dalam kes ni sama jugalah, inventory akhirnya kosong. So, bila inventory akhirnya kosong, ya, kita terus dapat kos barang dijual. Okey. Untuk mendapat margin sumbangan, kita tak ditolak dengan kos barang dijual saja. Kita kena tolak dengan lain-lain belanja berubah. So, kita ada belanja jualan dan pentadbiran berubah. Ya, RM3 seunit. Seunit apa? Unit jualan. So, ni adalah unit jualan. Take note, ya. Kos pengeluaran, kita guna unit pengeluaran. Ya, kos barang di kilang, kita guna unit pengeluaran. Kos jualan, kita guna unit jualan RM30,000. So, kita dapat RM90,000. Kita campur dua-dua ni, RM300,000. Kos barang dijual berubah. Ini sebenarnya adalah kos barang dijual berubah. Okey. Campur dengan RM90,000, kos jualan dan pentadbiran berubah, maka kita dapatlah jumlah belanja berubah. Okey. So, jualan ditolak dengan jumlah belanja berubah, maka kita dapatlah margin
sumbangan. Okay. So once kita dah dapat margin sumbangan, kita boleh kira lah angka untung bersih. So take note, ya, overhead perkilangan, semua overhead perkilangan tetap diiktiraf sebagai belanja dalam period semasa, ya, kerana ia dianggap sebagai kos tempoh. Okay. So margin sumbangan tadi kita akan tolak dengan kos tetap yang pertama, iaitu overhead perkilangan tetap. Kemudian kita juga akan tolak dengan belanja jualan dan pentadbiran tetap. So campur kedua-dua ini, kita dapat 250,000 yang merupakan jumlah kos tetap. So margin sumbangan, ya, so kalau kita lihat di sini, margin sumbangan lebih tinggi berbanding dengan kos tetap. Oleh kerana itu, kita dapat untung bersih yang positif. Tapi memang terdapat perbezaan lah, ya, di antara angka untung bersih marginal dalam kes ni adalah lebih tinggi berbanding dengan angka untung bersih serapan. Okey, kita akan lakukan perkara yang sama untuk tahun ketiga pula untuk tengok, ya, long term effect. So data kita bagi tahun ketiga, inventory awal kosong sebab kita dibawa daripada tahun kedua tadi. So dah tak ada inventory awal. Okey, pengeluaran masih stabil pada 25,000, jualan juga 25,000. So dalam kes ni inventory awal kosong, inventory akhir pun akan kosong juga. Okey. So data-datanya sama seperti tadi, ya, terdiri daripada data-data kos berubah. Okey. RM10 untuk bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah. RM3 adalah untuk belanja jualan dan pentadbiran berubah. Ya, manakala kos-kos tetap tahunan, RM150,000 untuk overhead perkilangan tetap, RM100,000 adalah untuk belanja jualan dan pentadbiran tetap juga. Menggunakan data-data ini, kita akan kira kos produk seunit. So kita akan dapat sama juga, ya, macam sebelum ini, ya, di mana jumlah, ya, kos produk untuk serapan adalah RM16, manakala jumlah kos produk untuk marginal adalah RM10. Tiada perubahan dalam struktur kos bagi tahun pertama, kedua dan juga ketiga. So kita akan sediakan penyata pendapatan menggunakan kaedah serapan untuk tahun ketiga. So kita dapati bahawa harga jualan masih sama RM30, tetapi unit jualannya drop, ya, jatuh, ya, berbanding dengan tahun kedua RM30,000. Tahun ketiga dah jadi RM25,000 sahaja. So RM25,000 darab dengan RM30,000, so dapatlah RM750,000. So kita akan tolaklah dengan kos barang dijual, ya. So take note of the unit, ya. Unit pengeluaran adalah RM25,000 untuk tahun semasa. Semua sama, stabil, ya. Okey. So kita akan kira inventory awal. Inventory awal boleh kita darab je lah, ya, tapi kosong. Okey. Sebab tak ada, ya, carry forward from last period. And then kos barang dijual, kos barang dikilang, unit yang dikeluarkan, ya, kos perkilangan semasa darab dengan RM16 dapat RM400. So kita dapatlah kos barang sedia untuk dijual RM400,000. So kita ada inventory akhir tak? Tak ada juga. So akhirnya kos barang sedia dijual bersamaan dengan kos barang dijual. So kita dapat kos barang dijual RM400,000. So jualan tolak dengan kos barang dijual, maka dapatlah untung kasar. Okey. So selepas itu kita boleh kira lah untung bersih. So untuk kira untung bersih, ya, belanja jualan dan pentadbiran, ya, yakni kita ada berubah dan juga kita ada tetap. So berubahnya 25,000 unit jualan darab RM3, 75,000, tetap adalah RM100,000. So dapatlah jumlah kos belanja operasi RM175,000. So RM350,000 tolak RM175,000, maka dapat juga untung bersih menggunakan pengupasan serapan sebanyak RM175,000. Okey. Okey, kita lihat pula penyediaan penyata pendapatan bagi Harvey Company untuk tahun ketiga menggunakan kaedah pengekosan marginal. So kalau kita lihat dari segi jualannya masih sama, harga seunit RM30, unit jalan 25. So jumlah nilai jualan RM750,000. Okey. Kemudian
kita lihat kepada kos produknya, kos produk adalah terdiri daripada kos-kos perkilangan berubah sahaja, yakni bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah. Okey. Jadi format fungsian adalah untuk pengokosan serapan. Okey. Kita sekarang ni kita nak sediakan penyata pendapatan untuk pengokosan marginal. Jadi kalau untuk pengokosan marginal kita akan gunakan format sumbangan. Ya, jadi untuk format sumbangan ialah jualan ditolak dengan kos-kos berubah. Kita dapat margin sumbangan. Margin sumbangan tolak dengan kos-kos tetap. Maka kita akan dapatlah keuntungan bersih. Jadi kalau kita lihat dekat sini untuk penentuan kos barang dijual berubah, kita ada inventory awal kosong lah. Ya, sebab tahun kedua kesemuanya telah dijual. Kemudian kos perkilangan semasa, unit pengeluaran semasa stabil untuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 pada tahap 25,000 unit. Darab dengan RM10 kos produk, ya, kita dapat 250. So kita dah campur inventory awal yang kosong tadi, maka kita dapat kos barang sedia untuk dijual. Kita tolak pula dengan inventory akhir yang juga kosong, maka akhirnya kita dapatlah kos barang dijual. Kos barang dijual ini adalah merupakan kos barang dijual berubah. Okey. Untuk mendapatkan jumlah kos berubah, kita kena campur lagi lain-lain belanja berubah yang ada. So dalam kes ni kita ada belanja jualan dan pentadbiran berubah. Okey. So unit yang kita hendak ambil adalah unit jualan. Okay, dan kebetulan sama saja dalam kes ni untuk tahun ketiga dengan unit pengeluaran. Tapi sebenarnya kita mengambil unit jualan. Ya, sebab ni belanja jualan. Ya, dan pentadbiran kita just assume je lah selari juga dengan jualan. Okay. Dan kita darab dengan kos jualan dan pentadbiran berubah seunit. Maka kita dapatlah RM75,000. RM75,000 ni kita campur dengan kos barang dijual berubah, maka kita dapatlah jumlah kos berubah. Jualan tolak dengan jumlah kos berubah, maka kita dapatlah margin sumbangan. So dalam kes ni margin sumbangan kita adalah positif kerana nilai jualan kita lebih besar daripada kos berubah. Okey. Kemudian kita hendak mengira untung bersih. Ya, sebelum itu kita perlu tolak dengan kos-kos tetap kat sini, dan ini adalah merupakan kos overhead perkilangan tetap. Ya, semua overhead perkilangan tetap diiktiraf sebagai belanja, yakni kos tempoh di bawah pengekosan marginal. Okey. So margin sumbangan kita tolak dengan kos-kos tetap. So kos tetap yang pertama adalah kos overhead perkilangan tetap. Kemudian kita akan campurkan dengan belanja jualan dan pentadbiran tetap juga. So based on data, kita campurkan, kita dapat RM250,000. Margin sumbangan ditolak dengan jumlah kos-kos tetap. Kita dapat RM175,000 yang merupakan angka untung yang positif. Positif kerana apa? Positif kerana jumlah margin sumbangan adalah lebih besar, lebih banyak ataupun lebih tinggi berbanding dengan jumlah kos-kos tetap. Okey, dalam kes ni kalau kita lihat untung bersih marginal RM175,000, dalam kes ni kita dapati bahawa jumlah untung bersih ini adalah bersamaan dengan jumlah untung bersih yang kita perolehi menggunakan kaedah serapan juga. Okay, so apa yang menyebabkan ada senario di mana untung bersih marginal lebih tinggi, ada senario di mana untung marginal lebih rendah, dan dalam kes senario ini kita dapati bahawa untung marginal adalah sama dengan untung serapan. So kita nak lihat senario-senarionya. Okay, kita lihat terlebih dahulu ringkasan untung untuk ketiga-tiga tahun dan juga dari segi jumlah bagi kedua-dua kaedah. Tahun pertama, kita dapati bahawa untung pengekosan serapan adalah lebih tinggi berbanding dengan marginal. Manakala tahun kedua, untung pengekosan marginal pula adalah lebih tinggi berbanding dengan serapan. Tahun ketiga, kita dapati bahawa untung kedua-dua kaedah didapati sama. Okey. Jadi dari segi jumlah,
kalau kita jumlahkan, maknanya kalau kita lihat daripada perspektif jangka panjang, kita dapati bahawa jumlah keuntungan tidak kira ya kaedah mana yang kita gunakan adalah sama. Cuma untung ya di antara tahun ni saja yang berbeza. Okey, so kita akan lihat ya mengapa berlakunya sedemikian. Okey, ini adalah merupakan ringkasan ya untuk menerangkan perbezaan di dalam angka untung ya antara kedua-dua kaedah. Okey. So kalau kita lihat bagi tahun pertama, untuk tahun pertama kita dapati bahawa pengeluaran ya adalah melebih ya daripada jualan, di mana pengeluaran adalah 25,000, jualan cuma 20,000. Apabila keadaan ini berlaku dalam konteks di mana inventory awal adalah kosong, maka inventory akhir ya adalah bersamaan dengan 5,000. Jadi terdapat peningkatan ya peningkatan dalam unit inventory. So inventory bertambah 5,000 unit ya kerana bermula daripada kosong inventory awal tetapi berakhir dengan inventory 5,000 unit. So dalam kes ini kita dapati bahawa ya angka untung serapan adalah lebih besar berbanding dengan marginal. Mengapa berlakunya sedemikian? Kerana apabila terdapat pertambahan dalam inventory, okey, dalam kaedah serapan, ya, kita berupaya untuk menunda ya kos-kos overhead perkilangan tetap ke dalam setiap unit ya inventory akhir tersebut ya ataupun ke dalam setiap pertambahan unit inventory akhir tersebut. Jadi lagi banyak kita tunda kos, maka lagi kuranglah kos masa. So bila mana kos masa berkurang, maka keuntungan ya akan meningkat. Jadi dalam kes ni yang menunda adalah pengukusan serapan ya, maka dengan itu kos pengukusan serapan berkurang. Ya, jadi untung pengukusan serapan akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan marginal. Sedangkan marginal, dia charge semua kos overhead perkilangan tetap dalam tahun semasa. Tidak kira sama ada semua unit telah dijual ataupun tidak. Okey. Untuk tahun kedua pula, kalau kita lihat, kita dapati bahawa ya, hubungan pengeluaran dengan jualan, pengeluaran masih stabil ya pada tahap 25,000, tetapi jualan adalah lebih tinggi berbanding dengan pengeluaran semasa. Ini kerana ya dia mengambil kira ya inventory akhir yang dibawa daripada tahun 1 ke tahun 2. Jadi yang dijual adalah pengeluaran semasa, unit pengeluaran semasa dicampur dengan inventory ya awal yang dibawa ya daripada inventory akhir tahun 1. Okey, so bila itu berlaku, kita dapati bahawa hubungan ya ke atas inventory adalah ya inventory berkurang. Yakni bermula daripada inventory awal 5,000 tetapi berakhir dengan inventory akhir kosong. Jadi berlaku kejatuhan dalam nilai inventory. Ya, bukan sahaja berlaku kejatuhan, malah inventory akhir menjadi kosong. Bila inventory akhir menjadi kosong, maka tidak ada lagi kos-kos ya overhead perkilangan tetap yang boleh ditunda ya ke dalam unit-unit inventory akhir. Oleh kerana itu, kos semasa ya akan meningkat. So bila mana kos semasa meningkat, maka untung serapan akan menjadi lebih rendah berbanding dengan marginal. Okey. Dan bila kita lihat pula pada tahun ketiga, kita dapati bahawa ini adalah konteks di mana unit pengeluaran adalah sama ya dengan unit jualan. Okey, inventory awal adalah bersamaan dengan kosong. Ya, dibawa daripada inventory akhir tahun kedua. Kosong, so inventory awalnya kosong. Maka unit pengeluaran 25,000 kesemuanya dijual. Oleh itu inventory akhir juga kosong. Jadi dalam kes ini kita dapati bahawa tiada kesan terhadap perubahan inventory. So maknanya ya inventory awal kosong, inventory akhir pun kosong. Jadi tidak ada ya kos-kos yang dibawa daripada period lalu ya ataupun ditunda ya ke period hadapan. Dengan itu kita dapati bahawa untung pengukusan serapan akan bersamaan dengan untung pengukusan marginal. Ya, di mana semua kos akan di-charge di dalam period semasa ya bagi kedua-dua kaedah.
Okay. Berikut adalah merupakan contoh kedua bagi syarikat I. So, kita lihat datanya. So, data-data asas, harga jualan seunit RM20. Kos perkilangan berubah seunit RM8. So, kos perkilangan berubah seunit ni terdiri daripada kos bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan berubah sahaja. Okay. Kemudian kita ada kos overhead perkilangan tetap dari segi jumlah RM150,000. Ya, belanja jualan dan pentadbiran tetap dari segi jumlah juga ya RM90,000. Kemudian kita ada unit pengeluaran tahunan RM25,000. Okey. So maknanya kebetulan ya dalam kes ni macam syarikat Havi juga. So setiap tahun ya unit pengeluarannya adalah RM25,000. Okey. Data seterusnya kos seunit. So kos seunit dari segi marginal kita ambil sajalah kos perkilangan berubah RM8. Ya, manakala kos seunit untuk surapan kita ambil juga kos perkilangan berubah RM8, tetapi perlu dicampur dengan elemen kos perkilangan tetap. Jadi cara untuk mengira ya kadar kos overhead perkilangan tetap ialah anggaran ya jumlah kos overhead perkilangan tetap RM150,000 dibahagikan dengan unit pengeluaran tahunan RM25,000. So dapatlah RM6. Okay, so bila kita campur kedua ni, kita dapat RM14. So, nampak beza. Okay, so untuk kos seunit marginal RM8 lebih rendah. Manakala untuk kos produk seunit serapan lebih tinggi. Ya, kerana dicampur dengan elemen kadar ya, overhead perkilangan tetap. Okay. Okay, data seterusnya untuk tahun pertama, inventory awal, unitnya kosong, unit pengeluaran RM25,000, unit jualan RM25,000. Oleh kerana itu, inventory akhir menjadi kosong. So, inventory akhir pada tahun pertama akan dibawa sebagai inventory awal tahun kedua. So, oleh kerana inventory akhir tahun pertama kosong, maka inventory awal juga kosong. Unit pengeluaran masih stabil pada tahap RM25,000. Unit jualan ya jatuh ya iaitu berkurang sebanyak RM20,000 sahaja, maka inventory akhir yang tinggal adalah RM5,000. Okey, so bila mana inventory akhir pada tahun kedua adalah RM5,000, dibawa ke tahun ketiga akan menjadi inventory awal RM5,000. Ya, pengeluaran stabil pada tahap RM25,000. Unit jualan adalah RM30,000. So dalam kes ini adalah kes di mana unit jualan adalah melebihi unit pengeluaran. Ya, dan ini boleh berlaku disebabkan oleh adanya inventory awal. Jadi akhirnya unit yang boleh dijual adalah RM30,000, unit yang dijual juga adalah RM3,000, maka inventory akhir pada tahun ketiga adalah bersamaan dengan kosong. Okey, kesan secara keseluruhan kita dapati bahawa ya jumlah ya pengeluaran RM75,000, jumlah jualan juga RM75,000. Jadi bermakna kita tahulah ya angka untung tak kira kaedah mana yang kita gunakan dari segi jangka panjangnya dia akan sama balik. Okey. Berdasarkan kepada data tadi, kita akan sediakan penyata pendapatan perbandingan, iaitu membandingkan penyata pendapatan di antara kaedah marginal dan juga kaedah serapan. So, kita akan mulakan dengan penyediaan penyata pendapatan, kaedah marginal terlebih dahulu, untuk 3 tahun, ya, dan kemudian dari segi jumlah. Okey, pendekatan marginal, penyata pendapatannya menggunakan format sumbangan, iaitu bermula dengan jualan, ditolak dengan kos barang dijual berubah, ya, kemudian ditolak juga dengan lain-lainnya, belanja berubah jika ada, untuk mendapatkan jumlah belanja berubah. So, jualan ditolak dengan jumlah belanja berubah, kita akan dapat margin sumbangan. Margin sumbangan ditolak dengan semua kos-kos tetap yang ada, maka kita akan dapat ya pendapatan bersih. Okey. Okey, so berdasarkan pada data tadi, ya, so pelajar diminta untuk mengesan balik ya bagaimana angka-angka ini diperolehi, kerana saya akan fokus ya kepada angka untung bersih sahaja. Okey.
So kalau kita masih ingat, untuk tahun pertama ya bagi syarikat I ini adalah situasi di mana unit pengeluaran adalah bersamaan dengan unit jualan. So dalam kes ini juga kita dapati bahawa tidak ada perubahan dalam inventory. Okay, so bila mana tiada perubahan dalam inventory, kita dapati untuk marginal, semua ya kos-kos akan masih dianggap sebagai belanja semasa, tetapi kalau untuk serapan ya tidak boleh ditunda. Okay. Dan untuk tahun kedua pula adalah senario ya di mana unit pengeluaran adalah melebihi daripada jualan. So ini adalah kes di mana terdapat peningkatan inventory akhir. Ya, so bila mana terdapat peningkatan inventory akhir, untung kita tengok kat sini untuk marginal kosong, tapi kita tahulah ya untuk serapan pastinya ia dapat menunda ya kos-kos overhead perkilangan tetapnya kerana terdapat peningkatan dalam inventory. Okey. So bila itu berlaku berarti bila kita sediakan nanti penyata pendapatan untuk serapan, kita akan dapati bahawa angka untung bersihnya akan menjadi lebih tinggilah berbanding dengan angka untung bersih untuk marginal. Malah ya untung bersihnya kosong. Okey. So kita lihat pada tahun ketiga. Tahun ketiga adalah konteks di mana unit pengeluaran adalah kurang daripada jualan. So ini adalah contoh di mana kedudukan ya inventory akhir berlaku penurunan. Okey. So bila mana ya inventory akhir berlaku penurunan, maka kita dapati bahawa jumlah ya yang boleh ditunda ya cost overhead perkilangan tetap yang boleh ditunda oleh pendekatan serapan akan berkurang. Malah ya ada kemungkinan bila mana ya unit pengeluaran tersebut adalah kurang daripada unit jualan, berkemungkinan inventory akhir juga adalah bersamaan dengan kosong. So bila mana inventory akhir bersamaan dengan kosong, maka tidak ada ya sebarang kos yang boleh ditunda dalam kaedah serapan. So kita akan lihat nanti ini adalah merupakan penyata pendapatan yakni angka untung bersih untuk pendekatan marginal 120,000. So kita tahulah ya untuk untung bersih serapan pastinya akan menjadi lebih rendah ya kerana berlaku ya kejatuhan ya di dalam nilai ya ataupun unit inventory akhir. Okey. So ini adalah dari segi jumlah. Okey, dari segi jumlah kita akan dapati bahawa kesan untung secara keseluruhan tidak akan berlaku sebarang perbezaan di antara kaedah marginal dan juga kaedah serapan. Okey, kita lihat untuk kita akan lihat pula penyediaan penyata pendapatan menggunakan kaedah serapan. Ya, kaedah serapan menggunakan format fungsian, yakni jualan ditolak dengan kos barang dijual. Kita dapat untung kasar tolak dengan belanja-belanja operasi, maka kita dapat untung bersih. Okey. So untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan juga dari segi jumlah, so kita lihat untung satu persatu. Ya, bagi tahun pertama adalah kes di mana unit pengeluaran bersamaan dengan unit jualan. So ini adalah merupakan kes di mana ya kita dapati bahawa semua kos-kos pengeluaran akan di-charge dalam period semasa. Ya, tak kira sama ada kaedah marginal ataupun kaedah serapan. Okey, dan bagi kos overhead perkilangan tetap, ya, oleh kerana unit pengeluarannya sama dengan unit jualan, ya, again ya, semuanya akan di-charge juga dalam period semasa. Marginal pun akan charge dalam period semasa. Serapan pun akan charge dalam period semasa. So kalau kita masih ingat untungnya sama. Ya, sebab apa? Sebab unit pengeluaran sama dengan unit jualan. Tidak ada ya inventory akhir yang boleh unit-unit inventory akhir yang membolehkan penguasaan serapan menunda sebarang kos. Okey, dalam tahun kedua pula adalah kes di mana unit pengeluaran ya melebihi unit jualan. So ini adalah merupakan kes di mana terdapat peningkatan di dalam inventory akhir. So, bila mana terdapat peningkatan dalam inventory akhir, maka kaedah serapan boleh menunda kos-kos overhead perkilangan tetap di dalam setiap unit ya, inventory akhir tersebut.
Jadi kalau kita masih ingat ya, untuk pengkosan marginal ya, untungnya kosong. Tapi untuk pengkosan serapan terdapat peningkatan lah ya dalam untung bersih. Okey. Manakala untuk tahun ketiga, okey, adalah konteks di mana unit pengeluaran kurang daripada unit jualan. So ini adalah kes di mana berlaku penurunan ya di dalam inventory akhir ya berbanding dengan inventory awal. Jadi maka kita dapati bahawa dalam kes seperti ini unit kos-kos ya overhead perkilangan tetap yang boleh ditunda akan berkurang lah. Ya, malah mungkin tidak ada sebarang kos yang boleh ditunda lagi ya. Jadi ini adalah merupakan kes di mana untung bersih serapan akan menjadi lebih rendah berbanding dengan untung bersih marginal. Tetapi secara keseluruhan kita dapati bahawa untung bersih tidak kira kaedah serapan ataupun marginal akan sama. Ya, ini adalah long term effect lah. So dari segi pelarasan, okey, so kita lihat tadi ya untuk tahun pertama. So untungnya sama. Untuk marginal 60,000, untung serapan juga 60,000. Maka tidak ada apa-apa pelarasan yang perlu dibuat lah. Ya, ni konteks di mana unit jualan sama dengan unit pengeluaran. Okey, untuk tahun kedua kita dapati ya ini adalah kes di mana ya terdapat peningkatan ya di dalam unit-unit inventory akhir. So bila mana terdapat peningkatan dalam unit-unit inventory akhir, pengkuasaan serapan ya, pengkuasaan serapan dia boleh menunda kos-kosnya. So bila dia dapat menunda kos-kos overhead perkilangan tetap, maka kos masa akan berkurang. So bila kos masa akan berkurang, maka pendapatan bersih akan meningkat. So kalau kita lihat kat sini, pendapatan bersih marginal kosong, tetapi pendapatan bersih serapan ya adalah 30,000. Jadi pelarasannya ialah kita kena campur lah. Kalau kita mulakan dengan marginal, kita kena campur kos overhead tetap yang dipendam dalam pengkuasaan serapan. So maknanya dia postpone. Ya, dia pendam dalam apa? Dia pendam dalam unit-unit inventory akhir yang ada. Okey. Dan untuk kes tahun ketiga, kita dapati bahawa pendapatan marginal adalah lebih tinggi berbanding dengan pendapatan serapan. So ini adalah kes di mana terdapat kejatuhan di dalam nilai unit inventory akhir. So bila mana terdapat kejatuhan dalam unit inventory akhir, ya, so didapat jualan ya melebihi daripada pengeluaran, sehingga kan mungkin inventory akhir jadi kosong. Ya, maka tidak ada ya sebarang kos overhead perkilangan tetap yang dapat ditunda lagi. Okey, so akhirnya bila tak dapat ditunda lagi, maka kos masa akan meningkat. So bila kos masa akan meningkat, maka pendapatan bersih serapan ya akan menurun ya berbanding dengan pengkuasaan marginal. Ya, jadi dari segi pelarasannya, kalau kita mulakan dengan pendapatan bersih marginal, kita akan tolak kos overhead tetap yang dilepaskan daripada inventory dalam pengkuasaan serapan. Yang dilepaskan itu maksudnya yang daripada tahun kedua, ya, yang telah ditunda pada tahun kedua tu, kos-kos overhead perkilangan tetap yang ditunda dalam tahun kedua akan dijadikan belanja dalam tahun semasa. Ya, jadi bila dijadikan belanja dalam tahun semasa, maka kos masa akan meningkatlah. Dan tidak ada pula kos-kos overhead tetap semasa yang boleh ditunda ke tahun berikutnya. Itu menyebabkan kesan yang teruk lah ya, kelihatannya yes, yang menunjukkan bahawa terdapatnya penurunan ya, seolah-olah terdapatnya penurunan di dalam angka pendapatan bersih pengkuasaan serapan. Tapi dari segi jumlah, kita dapati bahawa jumlah untungnya adalah sama ya, iaitu bersamaan dengan 180,000. Okey. Sekian penerangan untuk kuliah ke-12, iaitu perbandingan ya di antara pengkuasaan serapan dan juga pengkuasaan marginal bagi bahagian 1. Terima kasih.